iftah alaina hikmataka wa yashur alaina min hazaimi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alamal insana ma lam ya'lam. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Okey, so kita tengok hari ini iaitu macam saya kata tadi kita akan gunakan okey, kita akan sekejap ya, mana-mana saya punya bahan. Okey, iaitu kita akan tengok pada second chapter iaitu quadratic function. Okey. Jadi kalau awak tengok bahan yang saya bagi tu sebenarnya dia ada dua. Okey, satu quadratic equation and inequalities dan satu lagi adalah quadratic function. Okey, sebenarnya kalau ikutkan untuk kejap saya keluarkan bahan ni tak keluar pula. Kalau ikut senior kamu, okey, tajuk ni dia separate pada dua topik. Dia pisahkan kepada dua topik. Okey, tapi untuk kamu dia jadikan satu. Okey, dia jadikan satu. Jadi untuk hari ni saya akan sentuh dulu quadratic equation and equalities dan esok kita akan masuk quadratic function. Okey? Okey, jap. Okey, sebelum kita tengok soalan-soalan dekat situ, saya akan tunjuk dulu, saya akan recall balik apa yang telah kamu belajar. Kita ingat semula, kita tengok semula apa yang telah kamu belajar. Dan baru kita tengok pada soalan-soalan. Okey. Okey, dah nampak belum sekarang apa yang saya share? Saya share sekarang kawasan kosong. Dah nampak dah? Kosong je, putih je, nampak tak? Nampak. Nampak putih saja. Okey. Okey sebenarnya saya biasa dulu saya guna OneNote lah semua-semua. Tapi macam saya katalah saya mungkin dah sebut bagi sebelum ni. Sebab bila saya guna OneNote tu dia bila beberapa apps kita gunakan dalam satu masa. So internet ni kadang-kadang dia kacau. Jadi saya terus guna Word saja nak conteng, senang. Okey, jadi apa yang kamu belajar dalam tajuk ini? Okey, dalam tajuk ini kita akan tengok satu iaitu kita akan bentukkan persamaan, kita akan tentukan dia punya jenis punca ataupun dia punya type of roots. Okey, lepas tu kita cari nilai X iaitu kita solvekan dia menggunakan formula ataupun by completing the square method. Okey, ataupun penyempurnaan kuasa 2. Jadi dalam kat sini kalau kita tengok untuk quadratic equation and inequalities, okay, kita akan gunakan completing the square method. Okay, saya akan share dekat kamu completing the square method di mana saya sebenarnya telah ubah sesuai daripada apa yang ada dalam buku lah. Jadi kalau ikutkan pelajar saya biasa memang akan gunakan formula ini sebab formula ini selamat untuk apa-apa juga nilai A. Okey, saya akan bagi contoh satu di mana A dia satu dan satu lagi A nya nanti selain daripada satu. Dan awak tengok kita akan guna formula yang sama untuk apa-apa juga bentuk soalan. Okey, formula dia apa? You tengok sini. Formula dia adalah ini completing the square method iaitu A, tak keluar pun A nya. A kat sini X plus B over 2A squared minus B squared over 4A plus C. Jadi dia mungkin akan berbeza sedikit daripada yang kamu belajar. Okey? Sebab ada maksudnya kadang-kadang cikgu kamu mungkin guna cara lain. Kalau cikgu kamu guna cara buku teks lain sikit je. Kat sini di mana kalau buku teks dia akan jadikan A pada 1. Nilai A tu mesti jadi 1. Kuadratik kan dia jadi A nya ada 1, A ada 2, ada negatif 2. Macam tu. Tapi dalam buku teks dia akan simplify dulu. Di mana A dia mesti jadi 1 dulu. So kalau guna formula yang saya tunjuk ni, you boleh guna apa-apa saja nilai A. You substitute saja dekat sini. Okey, kamu akan substitute saja. Okey, saya bagi contoh. Satu soalan. Contoh soalan yang pertama, saya bagi kat sini X kuasa 2 tambah 4X tolak 5. Okey. So contoh dekat sini kalau awak tengok A saya bernilai 1. A saya ialah 1. Iaitu kita dapat kat sini kita akan gunakan formula yang di atas ni. Okey, sekarang saya ubah soalan. Satu lagi soalan saya bagi macam ni.
Soalan saya yang kedua, soalan dia negatif 4x kuasa 2 tambah x tambah 3. Okey, sama dengan kosong. Okey. So kat sini ada dua bentuk soalan yang berbeza. Satu, A kita 1 dan satu lagi A dia adalah negatif 4. Okey, kalau dalam buku, apa yang perlu buat dekat soalan nombor 2 ni, dia akan faktorkan dulu. So dia akan keluarkan negatif 4. So dalam kurungan x kuasa 2 dia akan jadi kat sini x bahagi dengan negatif 4 dan tambah 3 pun bahagi negatif 4 baru dia masuk formula. Jadi apa yang saya nampak dekat sini kelemahan pelajar bila dia nampak pecahan macam ni. Nampak pecahan macam ni dan dia biasanya lupa nak jadikan pada over negative 4. This one lupa. Jadi saya tak guna dah kaedah itu. Okay. Tapi jangan risau, kaedah ini awak memang boleh gunakan dalam peperiksaan. So first step, we determine value of A. What's your A? A kamu 1, your B is 4 and your C adalah negatif 5. Yang ini A kita ialah negatif 4, B kita ialah 1 dan C kita ialah 3. Dah settle dekat sini, kita masuk dalam formula. Masuk formula terus. Apa formula kita? A kita 1. X plus B. B kita 4 over 2A squared minus B 4 squared over 4A. A kita 1. Plus C. Your C is negative 5. Macam tu. Okey, yang ini pun sama. Formula kita A. Masuk saja. Negative 4. X plus B. B kita ialah 1 over 2A. A kita negatif 4 square minus B over 4A plus C. Settle. Macam tu. Okey, jadi awak tengok kita gunakan je. Masuk je nilai tu. Lepas tu settlekan. Dekat sini you dapat 1 tak payah tulis. X 4 bagi 2, sini 2. Negatif 4 kuasa 4 kuasa 2, 16. Negatif 16 bahagi dengan 4. Negatif 4 tolak 5, you dapat negatif 9. Yang ini pun sama, selesaikan. Negatif 4, X 1 bahagi negatif 8. So negatif 1/8 kuasa 2. Okay, so ini you dapat, ini negatif, so dapat jawapan C pula. Ini 3 bukan C. 3, bukan C. 3. So you nampak dekat situ negatif 1 kuasa 2 bahagi dengan negatif 16. So you dapat 1/16. 1/16 you tambah dengan 3. So dekat situ you dapat jawapannya adalah, okay, tambah dengan 3. Okay, sorry. Negatif, betul lah, 1/16 you tambah dengan 3. So you dapat jawapannya adalah 49/16. Ini yang awak dapat. Okay, kalau dia kata find the value of X atau dia kata solve the equation by completing the square method. Jadi bila kamu suruh selesaikan, kamu akan buat macam ni. Tengok, X tambah 2 kuasa 2 sama dengan 9. So maksudnya X tambah 2 adalah 9, square root 9. Okay, bila square root, you akan dapat jawapan di sini. X tambah 2 adalah plus minus 3. Jadi X sama dengan 3 tolak 2. Okay, satu lagi, X sama dengan negatif 3 tolak 2. So you dapat X sama dengan 1, X sama dengan negatif 5. Boleh ikut? Okay? Okay tak? Okay. Dan yang satu lagi ni pun sama. Kita selesaikan. You dapat negatif 4. X tolak 1/8 kuasa 2 sama dengan negatif 49/16. Okay. So kat sini kalau awak tengok, awak akan selesaikan lah. Okay. You dapat dekat sini X tolak 1/8 kuasa 2 sama dengan, awak tekan kalkulator, negatif 49/16, you bahagi dengan negatif 4. So you dapat jawapan kat sini adalah 49/64. Okay, so sampai situ you akan dapat jawapan dia, selesaikan. Okay, you selesaikan. You akan dapat X tolak 1/8 equals to set 49/64. Jadi X tolak 1/8 equals to plus minus 7/8. Okay, lepas tu selesaikan. Okay,
You selesaikan, you akan dapat X equals to 7/8 tambah 1/8. So you dapat jawapannya ialah 1. Dan satu lagi X equals to negative 7/8 plus 1/8. You dapat negative 6/8 ataupun dapat negative 3/4. Okay. Jadi formula yang saya gunakan ini selamat untuk apa-apa juga soalan. Maksudnya A dia apa-apa nilai pun. Dan sebenarnya dekat sini kelebihan dia, formula ni kamu tak perlu nak faktorkan dulu. Okay, macam yang saya kata, kalau yang dalam buku teks, biasanya dia faktorkan dulu. Jadi kalau guna ni tak perlu faktorkan dulu. Jadi awak terus dapat jawapan. Faham? Boleh? Boleh. Okey. Jadi dalam tajuk ini nanti kita akan belajar juga pasal pasal untuk sketchkan graf. Okey. So nanti kita lagi sekali akan gunakan formula ini untuk kita sketchkan graf. Okey, untuk sketch graf. So yang ini esok, jadi kita sketchkan graf esok gunakan formula ini. Okey. Jadi ini completing the square method. Okey, iaitu kaedah pertama untuk mencari nilai X, iaitu menggunakan ataupun dalam bahasa Melayu penyempurnaan kuasa 2. Penyempurnaan kuasa 2 ataupun completing the square. Okey, dalam kamu mencari nilai X ni, kita juga ada satu lagi formula. Formula dia apa? Formula yang kedua adalah iaitu dia menggunakan formula negative B plus minus square root B squared minus 4AC over 2A. Macam tu. Okey, jadi ini apa dia? Sama je. Maksudnya awak masuk je nilai. Okey, masuk je nilai, tapi ingat ya, ini hiasan semata-mata. Nanti chapter yang seterusnya, chapter 3, saya akan tunjuk bahawa benda ni hanya hiasan semata-mata. Kamu jangan tekan kalkulator untuk jalan kerja dekat sini. Okey, so ini contohnya A. You masuk je lah. Okey, dekat sini contohnya kita dah tahu ABC tadi. Formula dia negatif B. B kita apa? Negatif 4. Plus minus square root B squared. B kamu 4. 4 kuasa 2. Tolak 4. A kamu 1. C kamu adalah negatif 5. Over 2A. A kamu adalah 1. Masuk saja formula. Cukup. Kamu tak payah nak nak tekan kalkulator ni. Negatif 4 tambah tolak semua ni tak payah. Nanti kamu akan dapat make error dekat kalkulator kamu. Jadi macam mana nak dapat jawapan? Cikgu kata tak boleh tekan kalkulator. Nak dapat jawapan, you tekan EQN sahaja. Okey, kamu tekan EQN sahaja. Okey? Boleh? So ini, kalau kamu guna ini, kalau soalan katakan dia suruh kamu solve kan, cari nilai X. Okey, kalau dia tak bagi tahu apa-apa method, paling mudah kamu gunakan formula. Gunakan formula ini paling mudah. Tapi kalau dia kata by using completing the square method, you mesti gunakan yang saya tunjuk ni tadi. Tapi kalau dia tak bagi tahu apa-apa, so tak kisah awak nak guna mana-mana. So paling mudah guna yang ini. Sebab apa? Kat sini dia substitute saja formula. Dan pemeriksa dia akan tengok macam ni. Dia akan tengok, apa yang dia tengok, dia akan tengok you dah senaraikan ABC. Dia tengok je, betul tak kamu masukkan dalam formula. B dia betul ke tak. So kalau dekat sini, let's say lah B kamu nilai negatif. So you akan buat negatif, B kamu negatif 4 contohnya. Buat macam tu. Masuk saja, plus minus. Jadi B-nya negatif 4 kuasa 2. Tak payah positifkan yang ini. Okay, biarkan dia sebab dia nak tengok kamu substitute formula. You applykan formula dalam penyelesaian kamu. Okay, jadi kamu mesti masukkan formula. Dalam formula ikut apa-apa nilai ABC yang kamu dapat. Boleh? Okay. Jadi yang ini saya rasa saya tak payah terang sebab kamu masuk nilai je. Lepas tu nak dapat jawapan tekan calculator EQN saja. You dapat jawapan salin saja. Tak perlu sebab yang satu lagi bila kamu kalau kamu gunakan factorization method tu macam biasa, kalau jawapan kamu contohnya X1 X negatif 5 ni kan, X1 X negatif 5 kan awak dapat. So yang ini you akan buat kurungan macam ni kan. X tolak 1. X tambah 5 macam tu. Ini pun salah satu cara. Jadi nak tahu jawapan kamu nanti dapat markah ataupun tidak, pemeriksa dia semak dekat sini. Pemeriksa dia akan semak X darab X. Dapat X kuasa 2, betul.
Negatif 1 darab 5. Dapat negatif 5. Betul. So jalan kerja kat sini you dapat K1. Jadi awak kena semak dekat A. Jadi sangat bahaya kalau awak tak simplify jawapan awak, soalan awak. Okey, contoh kalau awak tekan kalau soalan saya, kalau soalan saya yang ini ni saya ubah dia jadi 2x kuasa 2 tambah 8x tolak 10. Awak tekan kalkulator A2, B4, C negatif 10. Awak dapat jawapan yang sama. Jadi bila awak dapat jawapan yang sama, awak guna kaedah ini, awak akan dapat K kosong. Kenapa? Sebab pemeriksa akan semak X darab X should be is X kuasa 2. Tapi awak punya 2X kuasa 2. Dekat sinilah yang menyebabkan pelajar akan tak dapat markah factorize. Okey, faham? Jadi awak ingat, bila kamu menggunakan kaedah yang saya buat dalam petak ni, factorization method ni, you mesti check you punya A tu sama tak dengan you punya persamaan. Faham tak maksud saya ni? Faham tak? Okey, siapa yang tak faham tolong angkat tangan kalau ada yang tak faham apa yang saya maksudkan. Kalau tak nanti rugi awak tak dapat 1 markah. Ada yang tak faham? Angkat tangan kalau ada. Okey, tak ada. Okey. So kalau tak ada habis, dua kaedah saya dah tunjuk. 3 lah. 1 completing the square, 2 formula dan yang ketiga adalah factorize. Factorize ni kamu dah belajar dah daripada level form kan? Jadi ada 3 kaedah untuk kamu cari nilai X. Boleh? Okay, next. Kita akan tengok. Okay. Kita akan tengok dia punya roots of quadratic equation. Roots iaitu punca. Apakah punca? Sebenarnya dia adalah nilai X. Dia adalah nilai X. Macam mana kita nak tentukan dia tu adalah roots bagi persamaan itu? Maksudnya kita gantikan nilai. Contoh dekat sini tadi, untuk persamaan ini, you dapat nilainya 1 dengan negatif 5. Apa maksudnya? Bila you masukkan 1, okay, kalau persamaan ini akan jadi sama dengan kosong contohnya kan? Okay, jadi you masukkan nilai 1 dalam persamaan dapat kosong. You masukkan negatif 5 dalam persamaan dapat kosong. Maka 1 dengan negatif 5 adalah punca kepada persamaan itu ataupun roots bagi persamaan itu, equation tu. Kalau saya kata contohnya, saya kata masukkan X3. Saya bagi X3. X sama dengan 3. You masukkan dalam equation ni, you tak akan dapat kosong. Maka 3 itu bukan punca dia atau bukan roots dia. Okay. Jadi kalau kamu nak semak sama ada dia tu punca ataupun tidak, apa jawapan yang kamu dapat mesti samalah. Kalau kat sini kosong, maksudnya you substitute nilai itu dalam persamaan itu akan menghasilkan nilai kosong. Okay. Okay, so itu untuk kamu tentukan nilai dia punya roots dia kat situ. Okay, then contoh saya bagi kamu soalan macam ni. Dia bagi dalam persamaan. Contohnya kita tengok soalan. Indices, bukan. Mana tadi? Ni. Okay, macam ni kan? Okay, ni. Okay, ni awak tengok. Dia kata the quadratic equation. Okay, tengok soalan nombor 3. Soalan nombor 3. The quadratic equation 3x squared plus kx plus h equals to 0. K and h are constant, has roots 1/3 and negative 2. Dia nak kita cari nilai k dan h. Dia bagi tahu dah 1/3 dengan negatif 2 adalah punca kepada persamaan ini. Kita nak cari k dengan h. So apa kamu buat? Kita gantikan 1/3 dalam persamaan. Jadi you akan selesaikan kat sini 3. Kita gantikan 1/3. X-nya 1/3 kuasa 2 tambah K 1/3 tambah H sama dengan 0. Maka you dapat dekat sini 3 yang ini 1/9 kan. So you dapat 1/3 tambah K/3 tambah H sama dengan 0. Okay, itu satu persamaan. Maksudnya you tak boleh selesaikan. Kenapa you tak boleh selesaikan? Sebab satu persamaan ada 2 unknown. Dekat satu equation, you have 2 unknown. So dekat sini nak senang, you hapuskan dulu 3 tu. Tak nak ada pecahan. Bila tak nak ada pecahan, saya akan darab dengan 3. Maka saya akan dapat di sini ialah 1 tambah K
tambah 3H sama dengan kosong. Okey, ini satu persamaan. Okey. Then kita masukkan pula dengan nilai negatif 2. Kita masukkan negatif 2. So you dapat 3 negatif 2 kuasa 2 tambah K negatif 2 tambah H sama dengan kosong. So you dapat kat sini jawapannya berapa? 4, 12 tolak 2K tambah H sama dengan kosong. Okay, jadi kalau awak tengok dekat sini, kamu ada dua persamaan. You have two equation and two unknown. You have two equation and two unknown. Jadi, satu you boleh gunakan kaedah substitution, okay, iaitu kaedah penggantian. Okay, jadi dekat sini saya akan jadikan dia K sama dengan negatif 1 tolak 3H. So, persamaan ini saya akan masukkan kat sana. Jadi saya dapat 12 tolak 2K. Apa K saya? Negatif 1 tolak 3H tambah H sama dengan kosong. So 12 tambah 2 tambah 6H tambah H sama dengan kosong. Jadi you dapat 7H sama dengan negatif 14. H dapat negatif 2. So K kita negatif 1 tolak 3 darab negatif 2. So you dapat K kita ialah 5. Okey, ada soalan ke tidak? Saya dah terang dekat situ. Ini yang saya masukkan tadi roots. Bila dia roots, maksudnya dia adalah nilai X. You ganti saja dekat X. Okey, ada soalan? Okey tak? Okey. Okay. So itu dia. Okay, next kita tengok dekat sini. Ni pun sama kan. You tengok dia kata apa? Given that 4 and K are roots of quadratic equation. Dia kata find the value of K dengan P samalah. Gantikan je. Okay, 4 dalam X. Then K gantikan dalam X. Kamu akan dapat jawapan dia. Boleh? Okay. Nak cuba tak? Nak cuba? Yang nombor 5 tak payah. Okay, cubalah nombor 4 ni. Cuba nombor 4. Dapat tak? Okay. You akan dapat K1, P-nya negatif 3. Okay, kalau tak dapat, awak angkat tangan untuk saya terang. Tak dapat. Dah cuba belum tu? Dah Okay, siapa yang sedang mencuba teruskan. So kat sini sama je. Maksudnya you masukkan 4 dalam X. Okay, sebab dia kata dia ni adalah roots. So masukkan 4 kuasa 2. X-nya 4 kuasa 2. Tolak 5 darab 4. Okay, tambah P tambah 7 sama dengan kosong. Settle. So you dapat sini 4 ni 16. Tekan je lah kalkulator kan. Okay, 16. 16 tolak dengan 20 tambah dengan 7. So you dapat sini adalah 3. 3 tambah P sama dengan kosong. Maka P dapat negatif 3. Lagi senang. Lepas tu gantikan pula K. Gantikan K. Jadi K-nya K kuasa 2 tolak 5K tambah P. P kita dah ada. Negatif 3 tambah 7 sama dengan kosong. So you dapat K kuasa 2 tolak 5K. Okay, tambah 4 sama dengan kosong. Tekan kalkulator EQN. Okay, you dapatlah jawapan nilai K.
Okay? Boleh? Ni lagi senang. Boleh? Siapa yang kalau yang tak okey angkat tangan. Okey, semua okey. Bagus. Okey, kita tengok dekat sini pun masih sama. Kalau awak tengok the quadratic equation, kan dia kata yang ini sekejap lagi saya terang sebab dia cerita pasal equal roots. Okey, nombor 6 saya akan terang nanti sebab sebelum saya belum belum buat penerangan pasal yang itu. 7 pun tak boleh lagi, 8 pun tak boleh lagi, 9 pun tak boleh lagi. Okey. 10 pun tak boleh lagi, 11 pun tak boleh lagi, sekejap lagi saya terang, 12 pun sama, okey. Ni 13 pun sama, okey, yang ini pun sama. Okey. Jadi yang tu tadi pasal roots dah. Jadi kita akan masuk yang seterusnya. Okey. Yang seterusnya kat sini iaitu kita akan membentuk persamaan. Okey, kita akan bentukkan persamaan kuadratik apabila roots diberi iaitu punca diberi. Okey, kalau dia bagi kamu contoh dia bagi kamu X dia 3, X dia negatif 5. So senanglah, guna je lah maths iaitu you akan dapat sini X tolak 3, X tambah 5. So bila you expand, you dapat X kuasa 2 tambah 5X tolak 3X tolak 15 sama dengan kosong. X kuasa 2 tambah 2X tolak 15 sama dengan kosong. Macam tu, betul? Okey? Tapi dalam maths kita ada formula dan formula ni memang kita akan guna sebab dalam maths roots dia tidak semestinya nombor. Kadang-kadang dia bagi kamu alfa beta, dia bagi kamu huruf-huruf. Jadi dia bukan semata-mata nombor seperti yang ini. Jadi apa yang perlu kamu buat kat sini, kamu kena belajar yang ini di mana kita gunakan formula ini. Tengok ya, saya guna warna hijau. Formula dia adalah X squared minus sum of root X plus product of root equals to 0. Okay. Iaitu apa dia SOR? SOR is sum of root ataupun hasil tambah punca. So apa hasil tambah punca? Iaitu tambahkanlah punca yang diberi adalah 3 dengan negatif 5. So you buat 3 tambah dengan negatif 5. You dapat jawapannya ialah negatif 2. Manakala product of roots, apa dia product of root? Product of root adalah hasil darab punca. Apa hasil darab punca? 3 darab negatif 5. You dapat negatif 15. Jadi, apa yang kita dapat dekat sum and product of root masuk dalam formula. Formula kita apa? X squared minus sum. Sum kita negatif 2X plus produk kita negatif 15 sama dengan kosong. Maka X kuasa 2 tambah 2X tolak 15 sama dengan kosong adalah awak punya persamaan kuadratik. Faham? Okay, tapi dekat sini sebab macam saya kata soalan tidak bagi kamu nombor-nombor macam tu. Dia akan bagi kamu dalam unknown. Okay, contoh dia bagi kamu seperti ini. Okay, dia bagi kamu puncanya alfa dengan beta. Okay, soalan dalam peperiksaan kalau dia keluar contohnya dia akan bagi kamu dia bagi contoh, dia kata if alpha and beta, okay saya guna warna biru. Dia kata if alpha and beta are the roots. Okay, dia kata are the roots of apa? Dia bagilah persamaan. Contohnya persamaannya 3x kuasa 2 tambah 8x tolak 10 sama dengan kosong. Soalan akan kata find the value of alpha plus beta. Find the value of alpha beta. So apa alpha tambah beta? Alpha tambah beta adalah you punya sum of root. Alpha beta adalah you punya product of root. Sebab roots kamu adalah alpha dan beta. Jadi dekat sini, okey ingat. Tadi menggunakan completing the square method, saya tak kisah apa-apa nilai A. Apa-apa nilai A biarkan. Tapi untuk yang ini, hanya ini. Hanya ini. A kamu mesti jadi 1. Macam mana nak tahu cikgu? A tu mesti jadi 1. Apabila kamu nampak dia ada cerita pasal roots.
Okey, dia ada cerita diberi roots. Rootsnya tak semestinya alpha beta ya. Kadang-kadang dia bagi MN, kadang-kadang dia bagi PQ. Kalau dia kata given P and Q are roots of bla 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 bla. Okey, itu soalan itu mesti jadikan A-nya kepada 1. So dekat sini ataupun sebenarnya kamu juga ada orang baru masuk ke terkeluar? Okey. Okey, jadi kita tengok kat sini sum of root. Apa dia sum of root? Iaitu hasil tambah punca. Sum of root ataupun hasil tambah punca. Macam mana tambah punca? Punca kita adalah alpha dan beta. Jadi dia adalah alpha plus beta. So, apa dia alpha plus beta? Iaitu hasil tambah punca kita. So, dekat sini dia ada formula. Formula dia adalah negatif B over A. Ini formula daripada buku. Ataupun macam saya kata tadi, awak jadikan A kepada 1. Jadikan A kepada 1. Jadi bila awak jadikan A kepada 1, awak dah nampak dah dekat sini you punya sum of root. Okay? Iaitu apa dia? Sum of root dia, awak nampak di sini yang tengah-tengah ni, iaitu 8/3. Tetapi awak terus ubah je. Ubah, dia 8/3, you opposite kan, negatif 8/3. Ataupun awak tengok dengan formula kan negatif B over A. Your B is 8, A kamu 3, jadi negatif 8/3. Okay? Dan kalau awak tengok you punya produk. Product of root, apa dia product of root? Iaitu hasil darab punca. Iaitu apa dia? Alpha darab beta. Jadi hasil darab punca kamu adalah formulanya adalah C per A. Ataupun awak ambil saja apa-apa yang ada dekat sini. Ini dia. Jadi jawapannya adalah negatif 10/3. Jadi soalan tanya apakah dia alpha tambah beta? Apakah alpha beta? Kamu dah jawab. Okey? Jadi kamu dapat nilai di situ. Ya, ada orang angkat tangan apa? Ada soalan? Ada soalan? Tak ada? Tak ada. Okey. Okey. So dekat sini masih mudah. Okey, tapi soalan biasanya dia suruh bentukkan persamaan yang baru. Contoh kan ini dia kata alpha and beta are the roots of 3x squared plus 8x minus 10 sama dengan kosong. Jadi awak pun carilah apa alpha beta, apa dia alpha tambah beta, dah dapat. Soalan biasa dia akan kata dekat sini, dia akan suruh kamu bentukkan. Dia kata dia akan sebutlah soalan seterusnya membentukkan atau form a quadratic equation. Dia suruh kamu bentukkan persamaan kuadratik yang baru. Apabila puncanya apa? Contoh dia kata 1 over alpha and 1 over beta. Okey, tadi mula-mula kita dah tentukan dulu apakah sum of root and product of root kita. Okey, iaitu negatif 8/3 dengan negatif 10/3. Sekarang dia suruh bentukkan persamaan yang baru. Dia suruh bentukkan persamaan yang baru. Jadi nak membentuk persamaan masih sama, iaitu kita kena cari sum and kita punya product. Okey, so kita cari sum. Apa dia sum? SOR, sum of root kita adalah 1 per alpha tambah 1 per beta. Iaitu kita menggunakan roots yang dia bagi yang baru. So kat sini you samakan bawah seperti biasa. So beta tambah alpha per alpha beta. Jadi beta tambah alpha kita dah cari dah. Kita dah cari dah ni. Jadi you substitute saja apa dia? Negatif 8/3. Per alpha beta. Apa dia alpha beta? Yang ini. Negatif 10/3. So awak tekan je kalkulator iaitu negatif 8/3 bahagi ataupun darab 3 per negatif 10. Macam tu pun boleh. Faham habis? So simplify. Dekat sini you dapat. Okay. Negatif je positif 4/5. Awak dapat you punya sum of root. Boleh? Kemudian cari produk. Apa produk? POR. Produk kita adalah 1 per alpha darab 1 per beta. So, you dapat 1 per alpha beta. Apa dia 1 per alpha beta? Iaitu negatif 10/3. So, dapatlah negatif 3/10. Bermakna kita dah dapat sum yang baru and kita dah dapat juga produk yang baru. Sum of root and product of root yang baru. Jadi apa lagi? Masuk saja dalam persamaan. Persamaan kita formula dia x squared minus sum.
Apa sum kita? 4/5 X. Plus produk. Produk kita negatif 3/10 sama dengan 0. Jadi kalau dia kata general form, kita tak nak ada pecahan. Jadi apa nak kena buat di sini? Kita darab semua dengan 10. Dia ada 5, dia ada 10, kita darab yang besar. Kita darab 10. So kita dapat 10X kuasa 2 tolak 8X tolak 3 sama dengan 0. Okey, faham ke tidak? Jadi ini adalah apabila soalan itu bagi roots. Dia dah bagi roots, dia bagi equation. So you kena tahu you punya sum and you punya product. Dia sambung soalan, dia kata bentukkan persamaan yang baru. Oh dia bergeraklah pula. Okey, dia suruh bentukkan persamaan yang baru apabila roots yang baru adalah 1/alpha and 1/beta. So itu yang perlu kamu buat. Okey. Boleh tak? Perlu saya terang satu lagi contoh atau dah cukup? Kalau perlu contoh lagi, angkat tangan. Okey, tak ada. Kalau ada. Okey, kalau ada, saya bagi lagi satu contoh. Tengok sini. Okey, soalan saya. Awak memang kena tanya sampai awak faham. Okey, no point awak join kelas, awak tak faham. Awak kena pastikan saya boleh terangkan awak sampai faham. Okey, so soalan saya macam ni. Okey. Masih sama, saya bagi alpha dan beta. Alpha and beta are the roots of 2x squared plus 3x plus 4 equals to 0. Dan soalan kata kat sini adalah form a new quadratic equation when the roots, dia bagi rootsnya dalam kat sini. Saya bagi 2 alpha dengan 2 beta. Tadi 1/alpha dengan 1/beta. So apa yang perlu kamu buat? Okay, first you buat sum. Sum of root ataupun hasil tambah punca. Ikutlah siapa yang di LP gunalah SOR, yang non di LP gunalah HTP. Sama dengan apa? Sum of root adalah negatif B over A. Ataupun macam saya kata bahagi 2 pun boleh. So negatif B over A ialah negatif 3/2. And you punya product of root ataupun hasil darab punca, you akan dapat 4/2. Okay? Iaitu di sini, sorry. Kenapa saya, ini formula. Sorry. Tak habis lagi ni. Ini adalah alpha tambah beta. Dan ini adalah C per A. Ini formula. Ataupun awak ambil saja yang ke atas ni 4/2. 4/2 adalah 2. Equals to alpha beta. Cukup. Sebab kamu dah analyse apa yang ada pada soalan. Sekarang kita nak menjawab soalan yang ini. So kita jawab. Soalannya apa? Dia nak cari SOR. SOR kita ataupun hasil tambah punca kita. Apa dia? SOR kita adalah 2 alpha tambah 2 beta. So you faktorkan 2 alpha tambah beta. Jadi lainlah, yang tadi dia pecahan. 1/alpha, 1/alpha tambah 1/beta. Jadi awak selesaikanlah guna tambah. Yang ini 1/alpha tambah 1 beta, selesaikan. Tapi yang ini dia bagi 2 alpha dengan 2 beta. So dapat macam tu. So sini 2 alpha tambah beta. Apa dia alpha tambah beta? Yang ini. Negatif 3/2. So selesaikan dapat negatif 3. Seterusnya cari produk. Product of root ataupun hasil darab punca. Sama dengan 2 alpha darab 2 beta. Sama dengan 4 alpha beta. Apa dia alpha beta? Alpha beta kita tadi adalah 2. 4 darab 2 dapat 8. Sekarang kita bentukkan persamaan. Bentukkan persamaan formula x squared minus sum. Sum kita negatif 3x plus produk kita 8 sama dengan 0. Jadi x kuasa 2 tambah 3x tambah 8 sama dengan 0. So itu dua contoh saya bagi. Satu dia bagi pecahan, satu dia bagi bukan pecahan. Faham? Boleh? Boleh tak? Boleh Okey, so kat sini tinggal lagi soalan tu akan ada nanti dia akan bagi. Okay, kita tengok soalan. Cikgu. Ya kakak. Sum of rate tu dengan apa tu? Dengan product of rate tu product of rate tu memang dia akan kasih dalam soalan. Tak, kita kena cari.
Macam ni kan. Sebab tadi roots kita adalah alpha tambah beta. So kita akan carilah sum is alpha tambah beta. Tapi you kena cari dari sini. Kita kenal pasti dulu sum of root kita yang mana daripada persamaan. Iaitu menggunakan formula negative B over A. Ataupun macam saya kata, you jadikan A nya kepada 1, so you divide by 2. Jadi kan formula kita untuk membentuk persamaan kuadratik kat depan tadi mula-mula saya dah tunjuk x kuasa 2 minus sum of root x plus product of root sama dengan kosong. Jadi maksudnya yang ada pada x ni dia adalah sum. Tapi mesti terbalikkan. Maksudnya kalau kat sini positif, dia jadi negatif. Sebab formula dia negatif. Bila formula negatif, macam mana dia boleh jadi positif? Bermakna sum kita negatif. Ataupun awak guna formula lah, negative B over A. Awak dapatlah awak punya sum. Okey, jadi produk dia iaitu you darabkan. You punya root tadi alpha dengan beta. Jadi you buat alpha beta, produk adalah ambil kat sini 4 bagi 2 dapat 2. Ataupun C bahagi A. Jadi ini awak dapat kenal pasti daripada soalan. Yang ini soalan bagi yang ini. Ni soalan dia bagi ni. So daripada soalan awak dapat kenal pasti awak punya sum dengan awak punya produk. Okey, sebab ini dah persamaan yang asal, dah complete dah persamaan. Tapi sebenarnya dia suruh kamu bentukkan persamaan baru. Kalau dia bagi persamaan baru, dia bagi rootsnya 2 alpha dengan 2 beta, tapi dia tak bagi yang dalam kotak ni, you punya persamaan dalam sebutan alpha beta. Tapi dalam kes soalan, sebab dia dah bagi dah persamaan. So awak boleh cari dulu apa dia alpha tambah beta, apa dia alpha beta. Jadi kamu kena bentuk persamaan menggunakan 2 alpha dengan 2 beta. Buat macam biasa sum of root. Kita ambil rootsnya diberi. Dia tak bagi kamu you punya sum and product, dia tak bagi. Tapi root dibagi. Jadi apa dia sum? Sum hasil tambah. You tambah kalau roots yang diberi. Jadi bila kamu tambahkan roots yang diberi, you dapat dekat sini 2 alpha tambah 2 beta. Dan dekat atas kita dah cari dah alpha dengan beta. Jadi you masukkan saja nilai. Maka awak dapatlah persamaan baru awak. Awak punya sum of root adalah negatif 3. Begitu juga dengan produk. Dah dapat jawapan, you masuk dalam formula, you substitute dalam warna biru. Warna biru ni formulanya x kuasa 2 tolak. Sum kita negatif 3. Macam tu. Tambah produknya ambil saja. Kalau positif, positif lah. Kalau negatif, negatif lah. So you dapat jawapan macam tu. Okey tak? Faham? Faham. Okey. So, jadi kamu dah dapat bentukkan persamaan. Okey, kita tengok soalan. Kita tengok satu soalan. Okey, ni dia. Ni dia. Cuba buat soalan 14. Soalan 14 ni awak cuba buat. Okey, awak boleh salin ni, soalan ni. Lepas tu ambil ni kalau awak nak tengok contoh yang saya buat lah. Dah salin dah? Ataupun awak dah print dah? Okey dah, ambil soalan ni. Awak nak tengok contoh ke tak perlu? Boleh selesaikan tanpa melihat contoh? Boleh. Boleh okey. Buatlah nombor 14. Kalau nak tengok contoh, awak angkat tangan. Saya buka dekat contoh.
Okey, dapat jawapan tak? Jawapan dia okey, itu dapat. Kalau tak dapat, awak cuba buat. Kalau tak dapat, awak angkat tangan, saya tunjuk. Cuba dulu. Tak dapat Okey. Cikgu. Ya. Kalau saya dapat jawapan lain boleh cikgu? Saya dapat Okey, jawab. X Okey, square. hantar dekat saya jawapan awak, saya nak tengok. Oh. Sebab saya kena tengok jalan kerja awak. Oh, okey. Boleh? Tahu kan nombor telefon saya? Boleh. Okey, hantar kat saya terus. Kalau dapat jawapan sama tak ada masalah. Yang lain tu saya nak tengok. Jadi saya nak kena pasti kat mana silap. Sini kalau ikutkan sum of root kamu ialah alpha tambah beta, iaitu B, negatif B over A, so negatif 8/2 iaitu negatif 4. You punya produk ialah alpha beta sama dengan C per A iaitu 5/2. Okey, yang dapat tu. Lepas tu kita buat persamaan kita ini baru kita buat yang atas. Okey, yang ini kita buat yang baru, sum of root. Sum of root kita adalah 1/2 alfa tambah 1/2 beta. Jadi kita samakan bawah. Samakan bawah maksudnya kita darab beta. Jadi beta tambah alfa per 2 alfa beta. Kan? Okey, hantar bang kat saya bang. Maksudnya ni darab dengan beta, ini darab beta. Ini darab alfa, ini darab alfa. Samakan bawah. So you dapat yang macam ni. So ini apa dia? Beta tambah alfa, ambil. Beta tambah alfa ialah negatif 4/2. Alfa beta 5/2. Potong-potong. Dapatlah negatif 4/5. Produk kita adalah 1/2 alfa darab 1/2 beta. Sama dengan 1/4 alfa beta. 1/4 alfa beta 4, alfa beta kita adalah 5/2. So dapat 1/10. Okey, bang hantar bang, saya nak tengok silap kat mana. Okey, dah dapat cikgu. Dah dapat dah. Salah. Okey, so formula kita X kuasa 2 minus sum. Sum kita negatif 4/5. X tambah produk. Produk kita 1/10 sama dengan 0. Okey, kalau dia nak write to general form atau bentukkan persamaan kuadratik, jangan tinggalkan dia dalam bentuk pecahan. So kita darab dengan nombor yang paling besar dekat bawah ni, nombornya ialah 10. Maka kita dapatlah 10x kuasa 2. So ini negatif-negatif jadi positif. Jadi 8x tambah 1 sama dengan 0. Faham? Faham cikgu? Okey, boleh? Okey? Boleh? So kalau okey, saya masuk ni. Ni tengok ni. Awak tengok ini soalan SPM last year keluar. Keluar soalan ni. Okey. Jadi awak tengok ni. Sangat mudah. Kan? Tapi ramai yang tak boleh buat ni yang bawah ni. Cuba buat nombor 15 ni. Buat nombor 15. Sebelum saya masuk, lepas tu kita masuk yang subtopik terakhir. Cikgu. Ya? Tak faham yang soalan apa tu. Yang soalan ni? Yang ni tak faham? Bukan yang cikgu dah buat tu. Oh, yang saya dah buat. Okey. Yang saya dah buat ni, okey, dia sama macam tadi. Okey, siapa yang okey awak teruskan. Okey, teruskan untuk soalan tu. Saya terang kat kawan yang ini jap Okey, saya buat balik.
Sebab soalan ni suka keluar tau. Dia suruh bentukkan persamaan. Tak keluar dalam peperiksaan SPM pun, periksa-periksa kat sekolah keluar. Jadi bila kalau dah periksa pun asyik tak faham dapat markah teruk kan, nanti awak akan rasa alamak downnya, susahnya ATMAT. Awak jangan fikir ATMAT tu susah. Nanti jadi susah sungguh. Awak fikir senang kan. Okay, nak rasa senang tu macam mana? Buatlah latihan banyak-banyak. Okay, saya bagi banyak ni latihan buat. Cikgu awak bagi pun mesti banyak juga. Okay, tengok saya buat balik Awak tengok sini. Dia bagi, dia kata alpha and beta adalah punca kepada ini. Okay, jadi awak buat cari SOR. SOR adalah hasil tambah. Ataupun hasil tambah punca. Ikutlah siapa di LP ke apa. Sama dengan apa tak? Okay, azan. Awak buat dulu soalan 15, lepas azan saya terang. Okey, saya ulang Awak tengok sekarang kita tutup dulu yang bawah ni. Yang nak membentuk persamaan ni, yang form quadratic equation ni, yang ini kita tutup dulu. Kita buat dekat yang first dulu ni. Dia kata alpha and beta adalah roots untuk yang ini. So kita, ini roots dia, roots tu punca kepada dia. Jadi kita tengok
hasil tambah punca. Punca kita apa? Ini dia. Jadi kita tambahkan alfa tambah beta. Apa dia hasil tambah punca? Kita guna formula. Okey, hasil tambah punca formula dia ialah negatif B per A. Okey, SOR formula dia negatif B over A. Ataupun macam saya kata tadi, you bahagi 2. Bahagi 2, bahagi 2. Lepas tu kita terbalikkan dia punya sum of root pun boleh. Produk kita ialah C per A. Macam tu. So, kita nampak negatif B, B kita 8. Negatif 8 bahagi 2. Negatif 8 bahagi 2, kita dapat negatif 4. Lepas tu kita buat produk. Produk kita ataupun hasil darab punca. Hasil darab punca kita iaitu, awak tengok 5 per 2. Ataupun C per A. C per A. C kita 5, A kita 2. Iaitu, apa dia hasil darab punca? Punca kita adalah alfa dan beta. Jadi alfa beta sama dengan 5 per 2. Dah. Sampai sini stop. Sebab kita dah cari dah apa yang ada pada soalan. Baru kita tengok. Apa yang dah diberi dalam maklumat. Baru kita tengok. Soalan kata kat sini form the quadratic equation which has the roots. Buat baru. Di mana rootsnya tadi alfa dengan beta. Sekarang 1/2 alfa dengan 1/2 beta. Jadi cari SOR. SOR kita adalah 1/2 alfa, you tambah 1/2 beta. Bila nak tambah, mestilah bawah kena sama. Yang bawah ni jadi samakan, so kita akan jadikan yang sini kita darab macam samakan bawah kan macam biasa. So ini darab dengan beta, ini darab beta. Ini darab dengan alfa, atas pun darab dengan alfa. Jadi kita dapat beta tambah alfa per 2 alfa beta. Apa dia beta tambah alfa? Beta tambah alfa kita guna yang kita dah cari dekat atas. Negatif 4 per 2 alfa beta. Alfa beta kita 5 per 2. Potong-potong. Dapat negatif 4 per 5. Setakat ni okey kakak? Yang bertanya tadi? Okey. Okey. Lepas tu kita buat produk. Produk kita apa? Okey, produk kita, alamak, tak boleh tulis pula. Okey, produk kenapa dia tak boleh tulis situ? Sekejap So okay, buat sinilah. Produk kita adalah 1/2 alfa darab 1/2 beta. You dapat 1/4 alfa beta. 1/4 alfa beta 5/2 masuk saja. Sini 2, dapatlah 1/10. Jadi awak dapat negatif 4/5 dengan 1/10. Masuk dalam formula. Formula kita guna formula biru tadi, X kuasa 2 minus sum. Sum kita negatif 4/5. X tambah produk kita 1/10. Dia dalam bentuk pecahan. Darabkan yang bawah paling besar. 1, 5, satu lagi 10. Jadi darab 10. So dapatlah jawapan ini. Faham? Okey. Boleh kakak? Boleh. Boleh kalau tak okey nanti tengok balik rakaman ni. Okey, tengok 15. Soalan 15. Okey, cuba soalan 15. Berapa dapat jawapan 15? Nak cuba cikgu. Okey, cuba. Apa dia bang? 15A dapat negatif 2. Pandai. B? 15B dapat negatif berapa tu? Negatif 3/2. Negatif 3/2. Ya, negatif 3. Betul. Maksudnya kat sini, ni kan alfa tambah beta adalah sum. Sum tu apa tadi? Negatif over A. Kan? Then ini adalah produk. Produk kita adalah C per A. Macam tu saja. Macam mana dengan soalan C bang? C saya dapat 25/4. 25/4. Okey, kita tengok betul ke tidak 25/4. Okey, orang lain dapat tak? Orang lain okey yang soalan A dengan B? Okey. Okey. So C-nya dapat berapa kakak? Siapa yang dapat? Kalau dia dapat lain daripada yang abang kita sebut tadi? Si abang kita dapat 25/4. Ada orang lain dapat lain tak? Ada?
Tak ada. Okey, tak ada tu tak dapat ke dapat lain? Tak dapat kot Okey bang, macam mana kau dapat 25/4 ni bang? Bagi tahu sikit bang. Jadi saya squarekan dua-dua tu. Jadi saya letak dalam bracket Squarekan negatif. mana? Mana yang kau squarekan? Yang kau Saya squarekan square- yang mana? Saya squarekan, saya buat satu-satu. Maksudnya kamu buat ini, cari ini, tambah ini, macam tu? Tapi alfa tu dapat dari mana? Yang kita ada tadi alfa tambah beta. Oh. Okay, nampak. Okey, nampak. Okey soalan ini keluar last year. Soalan ini keluar last year. Tapi alhamdulillah murid saya tak ada masalah sebab yang ini saya selalu buat dengan diorang. Berkali-kali saya buat yang ini. Okey, tengok Sebenarnya alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2 ini, kamu rasalah macam mana nak dapat ini? Yang saya ada adalah alfa tambah beta dengan alfa beta. Antara dua ni, mana yang saya boleh gunakan dekat bawah ni agak-agak? Agak-agak lah. Alfa darab beta. Okey, alfa darab beta maksudnya alfa beta macam tu. Lepas tu macam mana nak jadi warna petak warna biru ni? Apa dia? Kakak dapat apa jawapan kakak? Dapat apa jawapan? Dapat tak? Dapat sama dengan dia tu. Salah buat. Salah buat Okey, tengok sini Ini sebenarnya macam ni. Tengok alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2 ni biasanya pelajar akan sebut macam ni tau. Dia ambil yang atas ni, dia ambil sum. Dia kata dia kuasakan 2. Okey. Tetapi sebenarnya bila ini kamu kuasakan 2, dia jadi alfa kuasa 2 tambah 2 alfa beta tambah beta kuasa 2. Betul tak? Betul tak? Sedangkan saya nak yang warna biru ni je. Maka kamu memang kena wujudkan tolak 2 alfa beta. Jadi bila saya tolak 2 alfa beta, maka saya dapatlah yang warna biru. Jadi sebenarnya penyelesaian kita dekat sini kamu akan gunakan alfa tambah beta. Alfa tambah beta kita tadi berapa tadi? Negatif 2 kan? Betul tak bang? Betul. Jadi negatif 2 kuasa 2. Tolak 2 alfa beta awak adalah negatif 3/2. So ini habis. 2 kuasa 2, negatif 2 kuasa 2, 4. 4 tambah 3 jawapannya ialah 7. Faham? Jadi kat sini memang pelajar akan kalau tak tak biasa tak tahulah. Kan sebab pelajar ramai dia baca alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2 tu dia kata dia adalah alfa tambah beta kuasa 2. Sedangkan alfa tambah beta kuasa 2 kalau kita expand alfa kuasa 2 lepas tu alfa darab beta darab 2 dapat 2 alfa beta. Beta kuasa 2. So awak dapat panjang ni. Sedangkan yang soalan nak cuma alfa kuasa 2. Okey, yang soalan nak cumalah alfa kuasa 2. Alfa kuasa 2 dengan beta kuasa 2. Yang ini kita tak nak. Jadi kamu memang kena wujudkan yang ini. Faham? Boleh? Okey? InsyaAllah boleh cikgu. Boleh Okey. Jadi last sikit je lagi tapi esok mungkin kita sambung untuk latihan dia. Saya nak sentuh type of roots supaya habis untuk kita punya quadratic equation. Sebelum kita esok kita akan sambung untuk quadratic function di mana kita akan sketch graph semua macam tu. Okey. So yang ini kita tahu dia punya nak tentukan dia punya type of roots. Type of roots untuk kuadratik dia ada 3. Okey, ada. Macam mana nak tahu dia punya type of roots? Guna apa? Ingat tak? Macam mana nak tentukan dia punya type of roots? Ingat? Guna apa? Siapa ingat? Sebut. Kalau ingat,
pakai discriminant. Apa dia? Okey, yang itu, yang itu satu awak gantikan. Jadi apa cara yang awak nak buat tu? Discriminant tu awak gunakan apa? B squared minus 4AC. Yes, betul. Okay, sorry. Laptop saya nak jatuh. So, B squared minus 4AC. Jadi kat sini you have 3 type of roots. Okay, iaitu apabila you ada equal, you ada lebih besar, you ada lebih kecil, 0. Okay. Apa dia equal? Equal roots. Equal roots ataupun dia equal roots lah, punca sama. Ataupun bila dia kata equal roots ni, dia akan gunakan juga perkataan tangent. Okay, apa dia tangent? Tangent ni dia macam ni. Equal roots ni graf dia bentuk dia macam ni. Ini dia punya kuadratik. Saya buat graf kuadratik positif ya. Kalau negatif you opposite je lah. Dia ada dia sentuh satu je titik. Itu yang dikatakan tangent. So kalau soalan tu dia sebut tangent ataupun dia kata equal roots, maksudnya you gunakan B squared minus 4AC equals to 0. Okay. Dan lebih besar kosong. Lebih besar kosong adalah 2 different roots. Puncanya ada 2 punca berbeza. Di mana dia sentuh pada 2 nilai pada paksi X. Itu graf dia. Dan bila less than 0, iaitu dia tiada punca. No roots. Okay, no roots. No roots tu maksudnya macam mana? Ni, dia tak sentuh langsung paksi X. Ataupun soalan akan kata biasanya always. Okay, always positive. Kalau graf itu graf positif. Ataupun always negatif kalau graf itu graf negatif. Jadi kalau awak jumpa perkataan ini, dalam buku dia biasa cuma bagi equal roots, 2 different roots and no real roots. Tapi kalau dia kata sebut soalan, dia keluar tiba-tiba tangent. So apa tangent? Tangent maksudnya kita gunakan B squared minus 4AC equals to 0. Sebab tangent maksudnya curve itu sentuh pada satu titik. And 2 different roots and one more is no roots. No roots ataupun dia kata always positive. Always positive maksudnya graf dia langsung tak sentuh paksi X. Jadi graf dia sentiasa positif and ataupun sentiasa negatif. Jadi dekat sini kita akan gunakan formula ini. Jadi kita tengok soalan. Sempatlah kita tengok soalan. Kita patah balik pada soalan yang tadi yang saya tinggalkan. Soalan 6, 7, 8 semua tadi. Okey, kita tengok soalan nombor 6. You nampak? Okey, pelajar suka tanya, cikgu bila masa nak gunakan B squared minus 4AC? Okey, 1. You tengok, dia kata kat sini dia bagi tahu has 2 equal roots. Dan satu lagi kamu tengok, quadratic equation kamu akan ada lebih daripada satu unknown. Quadratic equation kamu ada lebih daripada satu unknown. You tengok dia ada X, ada K. So kat sini maksudnya apa yang perlu kamu buat, you determine value of A. Okay, tentukan apa A, apa B dan apa you punya C. So dekat sini A is coefficient of X squared. Means your A is 2. B, apa-apa yang ada pada X, your B is 6. And C yang tak ada X, negatif 3 tambah 2K. Kat sini keywords dia has 2 equal roots. So you gunakan B squared minus 4AC sama dengan 0. Masuklah formula B-nya 6 kuasa 2. Tolak 4 A-nya 2. C-nya apa? Negatif 3 tambah 2K. Selesaikan. Faham? Boleh? Okey, boleh cikgu. Okey, jadi soalan ini pun sama. Awak tengok saya dah kata tadi persamaan ini dia mempunyai lebih daripada satu unknown. Dia ada H, ada K. Lepas tu dia kata apa? Has 2 equal roots. Soalan terakhir yang ini yang best. Sebab you dapat jawapan, sebab jawapan kamu nanti dalam ada H, ada K. Jadi dia nak express in term of express H in term of K. H in term of K means H equals. So kat sini soalan ini your A equals to H, your B equals to K and your C equals to 3. Masuk dalam formula dia kata has 2 equal roots B squared minus 4AC sama dengan 0. Soalan nak H. So you dapat sini negatif 12. H sama dengan 0. Tolak tolak K kuasa 2. Negatif habis. H equals to K squared over 12. Soalan nak H in term of K. Jadi macam tu. Boleh? Okay. Boleh? Okay, cikgu.
Okey. Okey, jadi awak boleh buat semua soalan-soalan dalam yang ini. Yang satu lagi saya rasa Fly High dah bagi dua-dua, satu lagi quadratic function. Quadratic function kita akan tengok esok. Ni semua sama, awak nampak kat sini ni. Dia kata kan, dia kata the straight line y prime bla 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 intersect the curve at 2 points. So cuma kalau yang macam ini, you ada 2 equation, so you substitute dulu simultaneous. Yang ini you buat, nampak ni y. Ni y ni masuk dekat y sini. Jadi you dapat x kuasa 2 tambah 7x tambah w tambah x tolak 4. Mesti write to general form dulu sebelum you determine value of a, b and c. Faham? So dia ada 2 persamaan, so you kena substitute dulu. Jadikan dia satu equation sahaja. Boleh? Okay, next. Yang lain semua sama. Boleh cuba soalan-soalan ni semua sama. Bawah semua sama. So, awak boleh cuba dan esok kita akan sambung untuk quadratic function. Okay, quadratic function kita masih gunakan completing the square punya formula juga. Okay, untuk kamu sketchkan graf, tentukan dia punya maximum minimum value, maximum minimum point, axis or symmetry and sketch graph. Boleh? Okay? So, saya drop dekat sini. Jumpa esok. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih, Cikgu. Sama. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu.